Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video yang ini adalah sambungan kepada pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 7.1 serakan. Okey, ini adalah part 2 di mana kita akan sambung lagi untuk muka surat seterusnya. Okey. Muka surat 106. Okey, kita akan sambung muka surat 106 sehinggalah muka surat 110 untuk subtopik 7.1 ni. Kita bagi habiskan semua. Okey. Jadi kepada para pelajar yang menonton video ini, okey, semoga bermanfaat dan kongsi-kongsikan kepada pelajar-pelajar yang lain. Okey, baik. Okey, para pelajar boleh buka muka surat 106 tu. Histogram di bawah menunjukkan markah biologi yang diperoleh 25 orang pelajar tingkatan 6 dalam peperiksaan akhir semester 1 dan semester 2. Okey, baik. Soalan A tu. Nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua semester itu. B. Bandingkan serakan markah bagi kedua-dua markah kedua-dua semester itulah. Pada semester manakah menunjukkan pencapaian pelajar yang lebih baik? Berikan sebab anda. Okey, baik. Jadi untuk soalan yang macam ni, kita tengok bentuk taburan dia tu. Okey. Okey, semester 1 bentuk dia macam mana, semester 2 bentuk macam mana. Okey, kita dah belajar bentuk-bentuk graf sebelum ni. Okey, semester 1 tu kita panggil bentuk dia pencung. Pencung ke pencung, pencung ke pencung ke kanan. Okey, semester 2 okey, bentuk dia tu bentuk loceng. Okey ya, itu dia untuk jawapan soalan A. Okey, kita pergi kepada soalan B. Bandingkan serakan markah bagi kedua-dua semester itu. Okey, kalau kita tengok markah lah. Okey. Okey, jawapan dia kalau tengok kat sini ramai pelajar yang dapat markah tinggi itu pada semester 2. Semester 2 tu setiap ada markah biologi tu lebih tinggi lah. Kegerapan bilangan tu tinggi. Okey, kalau kita tengok kat sini semester 2 tu yang dapat markah 69.5 hingga 79.5 tu ramai berbanding semester 1 ni kurang, yang dapat tinggi tu kurang. Okey.
Okey, kita tulis ayat dia. Pencapaian pelajar. Pada semester 2. Okey. Adalah lebih baik. Kita tulis kat situ lebih baik. Sebab dia kerana lebih ramai pelajar yang mendapat markah yang lebih tinggi. Berbanding berbanding semester 1. Okey. Okey. Boleh bacalah. Tulisan tak berapa nak cantik. Okey, itu salah C sebenarnya. Okey, itu C. Okey. Itu sebenarnya cikgu dah jawab untuk soalan C lah, pencapaian untuk lebih baik. Okey, untuk B pula. Bandingkan serangkaian markah bagi kedua-dua semester itu. Jadi, kalau kita tengok kat sini, semester 1 dia ada kawasan yang tak ada bilangan pelajar. Maksudnya tidak, keserakan tu tak berapa nak baik. Jadi yang kedua ni serakan dia lebih baik. Jadi B, okey. Markah, kita cakap markah pada semester 2. Terserak dengan lebih luas. Berbanding semester 1. Okey. Baik, nanti kamu susun jawapan tu ikut turutan A, B dan C. Okey. Baik, selesailah yang tu. Okey, soalan yang kedua muka surat 107 tu. Okey, yang tadi dia bagi, kalau soalan satu tadi histogram. Okey. Yang ni dia
poligon kekerapan. Poligon kekerapan di bawah menunjukkan taburan jisim bagi 15 orang peserta dalam satu program. Jom kurus. Program ini bermula pada bulan Mac dan jisim bagi semua peserta akan direkod setiap bulan untuk memantau keberkesanan program. Soalan bentuk soalan pun lebih kurang sama dia tanya. Nyatakan bentuk taburan bagi kedua-dua bulan itu. Bandingkan serakan jisim peserta bagi kedua-dua bulan itu. Adakah program itu berkesan? Berikan sebab anda. Soalan dia macam kebat sikit lah. Soalan kebat, kemahiran berfikir arah tinggi. Jadi graf dia ni, kedua-dua graf ni kalau kita tengok. Graf Mac dengan April ni. Ada dua graf kat situ. Graf Mac dengan April. Mac tu dia pencung ke kanan. Pencung Mac. Mac yang halus ni Mac. Kalau tak berapa jelas ni Mac. April yang ni, yang tebal tu. Jadi yang April tadi, yang Mac tu dia pencung ke kiri. Istilah kat situ pencung. Maksudnya dia menurut ke kiri tu, dia condong, dia kurang ke kiri tu, pencung ke kiri. Bacaan dekat kiri tu berkurang. Manakala yang April ni, yang menurun tu, dia menjunam tu ke kanan. Jadi pencung ke kanan. April tu pencung ke kanan. Itu soalan A. Soalan B. Bandingkan serakan jisim peserta bagi kedua-dua bulan itu. Kalau kita tengok tu bentuk dia lebih kurang sama, cuma pencung kiri, pencung kanan. Jadi serakan hampir sama lah, kita tulis hampir sama. Walaupun kita tengok dekat A tadi bentuk taburan berbeza. Walaupun bentuk taburan walaupun bentuk taburan berbeza. Selesai B. C. Adakah program itu berkesan? Jawapan dia ya. Kalau kita tengok dekat ujung tu, dia punya jisim tu semakin berkurang. Kita tengok kata bilangan peserta yang mempunyai jisim lebih itu semakin berkurang. Kita tengok pada bulan April tu contohnya. Yang yang berat kata 91 kg lah ke atas. 90 lebih ke atas tu semakin berkurang. Kurang pada bulan Mac. Baik. Kita tengok dua ni dekat bersilangan tu, dekat persilangan. Titik persilangan. Berkurang. Kerana tulis sikit kat situ. Bilangan peserta yang berjisim
Okey. 91 lah contoh, 91 hingga 100 lah kat sini. Okey. 98 lebih kurang macam tu lah, 90. Okey. Hingga 98 kg ataupun 98 kg ya. Adalah kurang. Pada bulan April tu. Kurang. Daripada bulan Mac. Okey, kalau kita tengok kat situ lebih kurang lah. Okey. Seterusnya muka surat 108 jadual di bawah menunjukkan masa yang digunakan oleh 40 orang tukang masak untuk menyediakan satu hidangan. Okey. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 minit pada paksi mengofu dan 2 cm kepada 5 orang tukang masak pada paksi mencancang, lukis satu ogif. Okey, sekarang ni kita masuk pada ogif. Okey, kekerapan longgokan kita dah sentuh, dah belajar sebelum ni. Cara kira dia tu. Okey. Sini dia dah buat siap-siap dah. Dia punya jadual. Okey, kekerapan kosong bermula dengan kekerapan kosong pada kata saiz selang masa yang pertama tu. Okey, kekerapan longgokan 0 tambah 2, 2. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 9, 21. 21 tambah 11, 32. 32 tambah 6, 38. Okey. 38 tambah 2, 40. Dia akan cukup 40. Sebab apa? 40 orang tukang masak. Okey. Sempadan atas. Okey, kita dah belajar sebelum ni. Okey. Setiap had atas ni kita tambah 0.5. Jadi kita akan dapat lah. Kat sini 19.5. Okey, yang ni 24.5. 29.5. 34.5. 39.5. 44.5. Okey. 49.5. 54.5. Jadi dengan menggunakan kekerapan longgokan sepadan atas ni, kita bina ogif. Okey, kita lukis dengan skala penuh. Sini. Okey, gunakan pembaris untuk bagi lurus. Lukis guna pensel dan pembaris. Okey, contoh macam ni lah. Saya tunjuk secara ringkas macam mana kamu nak lukis. Okey. Ogif ni dia menggunakan paksi mencancang tu kekerapan longgokan.
bawah ni masa, spasi mengufuk tu masa dalam minit. Okey. Jadi skala dia tu mula dengan 0, 5, 10, 15, 20, 25, 20, nanti 25, 30, 35, 40 lah. Kalau anggapan dia berakhir dengan 40. Okey. Bawah ni bermula kita plotkan dia punya sempadan atas. Okey. 19.5, 24.5, 29.5, sekejap. Dia bermula dekat ujung sekali tu. Bermula dengan 0. Dekat 0 tu, situ dah mula dia punya sempadan atas. Okey. Sini 19.5. Okey, dia bermula kat situ. Okey, dekat sini 24. Okey, 24.5, 29.5, 34.5 kat sini, 39.5, 44.5, 49.5 kat sini, 54.5 kat sini. Okey. Jadi kita plotkan graf tu mengikut kata nilai yang kita dah letakkan, kita isikan dalam jadual tadi. Okey. 0 kita tanda, ambil warna lain lah, nak bagi nampak. Okey. 0 kat situ. Okey. 24.5, 2. Okey. 29.5, 6. 5, 6. 34.5, 12. 11, 12. 39.5, 21. 44.5, 32. 31, 32. 49.5, 38. 36, 37, 38. Okey, 54.5 tu 40. Okey, dia berakhir kat 40 tu. Okey, lebih kurang macam tu graf dia. Jadi kita plotkan graf. Okey, ambil warna lain nak bagi nampak. Pink, okay, pink. Okey, gariskan graf tu. Okey, dia akan dapat bentuk graf yang melengkung macam tu. Okey, baik. Okey, lebih kurang macam tu lah. Okey. Graf bentuk macam S. Okey.
selesai yang tu. Seterusnya muka surat 109. Jadual di bawah menunjukkan taburan kegerapan ketinggian dalam CM bagi 44 orang murid. Okey, cara yang sama, tentukan kegerapan longgokan, tambahkan dengan kegerapan selepasnya. 0 tambah 2, 2, 2 tambah 5, 7. Okey. 7 tambah 8, 15. 15 tambah 12, 27. Okey. 27 tambah 8, 35. 35 tambah 6, 41. 41 tambah 3, 44. Dia akan dapat 44 untuk cukupkan 44 orang murid tu. Okey, sepadan atas pun sama cara dia seperti soalan sebelum ni. Okey. Jadi kita dapat kat sini 145.5, 150.5, 155.5, 160.5, 165.5. Okey. 170.5, 175.5, 180.5. Okey, dengan nilai yang ada, cara yang sama, plotkan OGIF. Okey. Mengikut skala yang diberikan lah. Okey, kegerapan longgokan bawah ni tinggi dalam unit cm. Okey. Bermula dengan kosong. Yang ni dia punya skala dia tinggi tu. Skala kita ambil sempadan atas. Okey. Yang ni yang paksi mencancang tu kita ambil kegerapan longgokan. Okey, lukis dengan pensel pembaris bagi kemah lah. Okey. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, di akhir 45 lah. Okey, skala 55. Okey, 5 orang murid tu, 2 sen pada 5 sen pada pasi X yang ni. Okey, dia punya sempadan tu bermula dekat 145.5. Okey, yang ni 150.5. Yang ni 155.5. Yang ni 160.5. Ni 165.5.
5, 170.5, 175.5, 180.5. Okey. Setiap nilai tu yang kita dah ada ni, kegerapan longgokan pada atas ni, kita plotkan graf dia. Okey. Okey, bermula dengan kosong. Okey. 145.5 tu kosong. 150.5 tu 2. 1, 2 lebih banyak tu lah. 155.5 7. 5, 6, 7. 160.5 tu 15. Okey. 165.5 27. 5, 26, 27. 170.5 35. 175.5 tu 41. 180.5 tu 44. Tu 42, 43, 44 gitu. Okey. Jadi daripada titik yang ada tu, kita sambungkan graf tu. Sambungkan titik tu. Okey, contoh. Okey, lebih kurang bentuk dia macam tu. Okey. Bentuk S lah. Okey, selesai untuk muka surat 109. Muka surat terakhir, muka surat 110. Okey, nak ambil dah. Okey. Cari setiap yang berikut. Okey, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, persentil. Okey. Ini kita dah belajar. Okey, kuartil pertama adalah 1/4 daripada jumlah kekerapan longgokan tu lah. Median 1/2, kuartil 3/4. Kalau persentil kita tengok peratus tu, peratus. Lepas tu kita tengok dia punya bacaan dekat markah. Okey, baik. Jadi untuk soalan ni terus kepada jawapan lah. Okey. A, soalan A tu, kuartil pertama. Okey, cikgu ringkas kat sini, kuartil ni Q1 sama dengan 1/4 jumlah kekerapan longgokan semua sekali 160. Okey. Sama dengan 40. Okey. Dekat kuartil pertama tu 40 tadi, kita cari dia punya bacaan. Sini. Tarik sehingga bersilang. Lepas tu kita tarik ke bawah. Okey, besarkan sikit. Kita tarik ke bawah. Bila bersilang dekat sini, kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah untuk kita tahu nilai markah dia, julat markah. Jadi julat markah kalau kita tengok kat situ tu, kita boleh dapat Q1 tu kita tengok Q1 nilai dia tu 68. Okey, tulis kat sini lah. Q1 68. Okey.
Itu jawapan A. Okey, jawapan B. Median tu kita ambil 1/2 darab 160. Jadi kita dapat 80. 80 kuartil kedua tu ataupun median tu. Okey, dekat 80 ni kita tarik juga, sama je konsep dia. Okey. Lepas tu yang bersilang ni kita tarik ke bawah. Jadi kita akan dapat lebih kurang 74.5 median dia lah yang nombor 2 atau B tu. Okey. C kuartil ketiga tu 3/4 daripada 160. Okey. Dapat dia punya nilai tu 120 kegerapan longgokan. Jadi kita nak dapatkan kuartil ketiga. Okey. 120 pun cara yang sama, tarik sehingga dia bersilang. Lepas tu kita tarik ke bawah. Okey, guna pembaris. Jadi saya tunjukkan secara ringkas, kamu akan dapat kat sini. Kuartil ketiga tu 79.5. Okey. Soalan D. Persentil ke 35. Okey, persentil ni kita kena kira peratus. Kalau 35 persentil 35 per 100 darab dan jumlah kegerapan longgokan tu 160. Okey, sama dengan 56 lah, lebih kurang 56. Okey. Dengan 56 tu tadi cara yang sama. Okey, 40 50 kat sini, 56 tu lebih kurang 1 2 3 5. Kat sinilah 56. Kamu akan dapat lebih kurang dekat sini bawah ni. Okey, dekat okay, P tu persentil 35. Lebih kurang nilai dia 71 lah. Okey. E persentil 65. Cara sama juga, 65 per 100 darab 160. Dapatkan dulu nilai dia 104. Lepas tu nak cari persentil tu dekat mana. Okey, mula 104 tu cari 104. Okey, lebih kurang kat sini. Tarik sampai dia bersilang tu, tarik ke bawah. Okey, sampai dia jumpa kat bawah tu lah. Okey, lebih kurang 77.5 lah. Okey, guna pembaris bagi kemas lah, bagi nampak, bagi jumpa dia punya nilai tu. Okey, dan F sama je konsep dia, kuartil ke 95. 95 per 100 darab 160 sama dengan 152. Okey, tulis kat situ P95. Okey. Cari dekat 152 ni.
Cara yang sama. Bila bersilang, dia tarik ke bawah. Akan dapat lebih kurang 85 lah. Okey. Itu dia. Jadi kat sini kita tanda lah. Yang kita dah cari nilai setiap tu kita tanda. 20, yang ni 104. Yang ni 80, yang ni 50. Okey, selesai untuk soalan nombor 1. Jadi soalan terakhir nombor 2 tu cara yang sama. Okey. Okey, nak cari kuartil pertama 1/4 daripada jumlah kekerapan longgokan. Kalau kat sini kekerapan longgokan dia 70. Okey. Macam biasalah kira dulu 1/4 darab 70 dapat 17.5. Jadi dapatkan kuartil 1 dengan menggunakan kekerapan longgokan 17.5 tu. Okay, 10, 15, 16, 7, 16, 17, 17 setengah ni tengah-tengah. Inilah lebih kurang. Okey, 17 setengah. Guna pembaris untuk ukur. Bila bersilang dia tarik ke bawah. Dapatkan bacaan dekat bawah. Okey. Dapat lebih kurang 34.5 untuk kuartil pertama. Okey. B median ataupun kuartil kedua lah. 1/2 darab 70. Okey, dapat 35. Okey, nak dapatkan median. Okey, dia tulis kat sini tu, median ataupun Q2 tu. Okey. Dekat 35 ni. Macam biasa cara yang sama. Tarik sampai dia bersilang dekat ogif tu dan tarik ke bawah. Dapatkan bacaan dia. Pembaris lah. Ini cikgu tunjukkan secara ringkas dan pantas dalam video ni. Dapat lebih kurang 47.5. Okay. C kuartil ketiga 3/4 darab 70. Okay. Dapat lebih kurang 52.5. Jadi nak dapatkan kuartil ketiga menggunakan nilai 52.5 tu. Okay, lebih kurang kat sini. Okay, tarik. Tarik sis semongko. Okay, tarik ke bawah. Tariklah guna pembaris. Okay, ni cikgu tunjuk secara ringkas. Okay, 57.5 lebih kurang. Okay, D persentil. Okay. Tengok persen dia. Kalau ke 10, 10/100 darab 70. Okay. Kalau E ke 70, 70/100 darab 70. Kalau F persenti ke 80, 80/100 darab 70. Dapat dia punya nilai ni, barulah kita boleh dapat persentil setiap tu. Okay. Jadi kat sini dapat 7. Yang ni 49.
Yang ni 56. Okey, cara yang sama. Okey, dekat 7. 5, 6, 7. Besarkan sikit kalau tak boleh lah. Okey, 5, 6, 7. Okey, 7 kat sini. Tarik. Bersilang, tarik ke bawah. Okey, dan dapat lebih kurang 22.5 lebih kurang lah. Okey. Dekat 49 tu pula. 49 sini. Okey, tarik. Lari pula. Okey. Guna pembaris baru dia punya tu lurus. Okey, lepas tu bersilang je, tarik ke bawah. Buat garisan putus-putus yang lurus lah guna pembaris. Sini cikgu nak tunjukkan cara macam mana kita dapat tu lah. Okey. 55.5. Okey. Dan yang 80 tu atas sekali. 56 tadi kan. Okey, 56. Ambil yang 56 tu. 56 kat sini. Okey. Tarik tu. Tarik ke kanan. Okay, dia akan bersilang dekat ogive ni, tarik ke bawah. Dan kamu akan dapatlah nilai dia tepat kat situ 59.5. Okey. Jadi selesai kita punya tugasan soalan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 7.1 serakan. Semoga bermanfaat, dapat membantu anda bagaimana untuk menjawab format-format soalan SPM sebenar kat sinilah. Yes. Itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.